أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Cabang iman yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum daripada ni, kita pernah sebut bagaimana tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim ni begitu banyak. Tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ni begitu banyak. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita belajar Al-Quranul Karim. Ingat ya, belajar Al-Quranul Karim jangan ada perasaan malu ataupun perasaan malah. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi gambaran manusia yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Ini belajar Al-Quran merupakan kewajipan. Sekurang-kurangnya hendaklah kita membetulkan bacaan Fatihah kita. Itu sekurang-kurang dalam kita belajar Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana membaca surah Fatihah merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Sekiranya kita membaca Al-Quran dengan cara yang salah, kadang-kadang dia boleh menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Kerana dalam bacaan Al-Quran dia ada istilah lahnu jali dan lahnu khafi. Kesalahan yang kecil dan kesalahan yang besar. Contoh kesalahan yang kecil iaitu kesalahan yang tidak mengubah makna ayat ataupun bacaan tertentu, tetapi kaedah ataupun cara dia salah. Sebagai contoh, hak mana panjang kita pendek, hak patut pendek kita panjang. Hak mana dengung kita tak dengung, hak mana tak dengung kita dengung. Maka hak tu kesalahan khafi, kesalahan yang tidak mengubah makna Al-Quran, tetapi hukumnya haram. Hukumnya tetap haram. Yang pertama. Ada pun yang kedua, lahnul jali, kesalahan yang boleh mengubah makna. Ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim. Menyebut kalimah qaf dengan ka yang berbeza
Tukar antara ka dengan qaf boleh mengubah makna dan boleh membatalkan sembahyang kita. Ataupun kita dak baca tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dak baca kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa tasydid menyebabkan berubah makna surah Fatihah tersebut. Maka sebab tu kata ulama sekurang-kurangnya hendaklah kita membetulkan belajar Al-Quran, membetulkan bacaan surah Fatihah. Kerana ia merupakan salah satu daripada rukun dalam sembahyang yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita melazimi membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kamu akan Al-Quran kerana ia akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat kelak. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'u mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Apabila mati anak Adam, 3 benda yang akan iring anak Adam: anak beranak, harta benda dan juga amalan. 2 perkara akan kembali semula ke rumah. Harta benda akan dibahagikan. Anak beranak akan pulang semula ke rumah. Yang sama dengan si mati adalah amalan yang kita lakukan. Disebut dalam riwayat yang lain, Al-Quran adalah amalan yang akan berada pada pihak kepala kita di alam barzakh nanti, yang akan membantu si pembacanya untuk soal jawab dengan para malaikat. Maka yang kedua, membaca Al-Quranul Karim. Jangan malah, jangan mengabaikan Al-Quranul Karim. Tambahan lagi, membaca Al-Quran pahala dia begitu besar. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, pahala dia 10 kali ganda satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia telah melakukan kebaikan. Setiap kebaikan yang dia buat digandakan 10 kali ganda. Yang aku masukkan satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, tapi yang aku masukkan satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya lagi menghafaz Al-Quranul Karim. Dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan hati kamu, diri kamu ni sebagai kuburan, kosong daripada agama, kosong daripada Al-Quranul Karim. Kena ada kita menghafaz Al-Quranul Karim. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghafaz Al-Quran, yakni golongan tahfiz, mereka ini boleh memberi syafaat kepada ahli keluarganya di kalangan ahli neraka pada hari kiamat kelak. Malah diriwayat akan bagaimana ibu bapa yang mempunyai anaknya yang menghafaz Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, nescaya mereka ini akan dipakaikan mahkota di atas kepala mereka pada hari kiamat. Mak ayah yang mempunyai anak-anak yang menghafaz Al-Quranul Karim. Di antaranya lagi tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, memuliakan ahli Al-Quran. Memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan golongan alim ulama.
Man 'adali waliyan faqad adantahu biharbi. Siapa-siapa yang menyakiti kekasih aku, nescaya aku isytiharkan perang kepada mereka. Maka katanya para ulama, siapa dia kekasih Allah, mereka adalah alim ulama. Mereka yang memahami Al-Quran, yang mendalami ilmu Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan kepada kita memuliakan golongan-golongan ni. Katanya Imam Zarnuji rahimahullah, siapa-siapa yang nak anaknya di kalangan ahli ilmu, alim ulama, hendaklah dia memuliakan ahli Quran, golongan alim ulama di dunia ni. Hendaklah dia muliakan, insya-Allah Allah Ta'ala akan turunkan sama ada pada anak kita ataupun pada keturunan kita di kalangan ahli Quran, insya-Allah. Di antaranya tanggungjawab kita yang paling besar terhadap Al-Quranul Karim adalah beramal dengan Al-Quranul Karim. Beramal dengan Al-Quranul Karim. Katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, 3 ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 tanda alamat orang yang bertakwa pada Allah Taala. Yang pertama, al-khaufu minaj jalil. Yang pertama, mereka yang hanya takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, mereka yang beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, di antaranya Al-Quranul Karim. Yang ketiga, wal ridha bil qalil, mereka yang redha dengan nikmat yang datang daripada Allah walaupun sedikit. Yang keempat, wal isti'dadu birrahil, mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan saat kematian mereka pada bila masa ni. Maka itu 4 ciri-ciri tanda orang yang bertakwa. Maka disebut di sini di antara cabang iman yang keempat, beriman dengan Al-Quranul Karim secara menyeluruh. Ingat deh, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian dan kamu menafikan, kamu mengingkari sebahagian perintah Allah? Maka kewajipan kita orang beriman ni, beriman keseluruhan dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya, dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya, maknanya beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Artinya, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah, Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Ini arahan daripada Allah Ta'ala, kewajipan kita beriman. Tak boleh mengingkari walaupun satu huruf, tak boleh mengingkari walaupun satu hukum, tak boleh mengingkari walaupun satu ayat. Kalau beriman belaka dah, satu hukum yang kita tak percaya daripada Quran, satu ayat yang kita tak percaya daripada Quran, menggugurkan iman kita tu, rosak akidah kita. Rosak akidah kita, contohlah dari sudut bab hukum hakam dalam Quran kita percaya dah, cuma tak setuju mana dengan pembahagian bab faraid contoh, maka ia boleh merosakkan akidah kita. Sebab tu dalam Al-Quranul Karim ni suruhan arahan daripada Allah Ta'ala supaya mengimaninya, mengimaninya kesempurnaan iman, di
Dia wujud dengan sebab 3 benda. At-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal a'malu bil arkani. Yang pertama, kamu beriman, mentasdik, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wal iqrar dengan lisan. Dan yang ketiga, wal a'malu, beramal dengan tubuh badan. Dan serta hadis yang telah disebutkan sebelum ni, sebut dah sebelum ni, berkaitan dengan bab keimanan dengan Al-Quran. Cabang iman yang kelima, beriman bahawa segala qadar ketetapan yang baik dan buruk adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak kita belajar belaka dah ni. Kalau kita nak tahu wujudnya berkaitan dengan rukun iman ada 6 perkara. Dia rukun iman ada 6 perkara kerana apa? Bersandarkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinamakan sebagai hadis Jibril. Hadis ni menjadi dasarlah bagaimana pecahan-pecahan ilmu wujud daripada hadis ni. Yang mana diceritakan hadis ni malaikat Jibril. Dia menyamar jadi orang. Yang mana sahabat-sahabat boleh tengok orang ni. Malaikat Jibril dia menyamar jadi orang. Lalu dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat-sahabat Nabi ni ramai ada dalam majlis tersebut. Lalu malaikat Jibril ni nyepek kepala lutut dengan kepala lutut Nabi, maknanya rapatlah. Sebab tu kalau kita nak tahu hari ni orang kita cakap dia kata apa? Itu banyak ilmu kena pergi belaga kepala lutut tu. Maksud belaga kepala lutut hak tu lah. Asal cerita begitu. Apabila malaikat Jibril ni dia belaga kepala lutut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk rapat sangat. Tetapi kita ni kalau mengaji dengan guru-guru kita, perkara itu tak boleh nak dibuat, melainkan diizin oleh guru kita. Kerana apa? Hak tu tanda kita nak memuliakan guru kita. Tu tak boleh belaga kepala lutut, kena duduk jarak. Yang mana guru kita selesa dengan dia. Selesa dengan dia. Dah Rasulullah dengan Jibril ni macam mana? Katanya para ulama semua kita tahu keakraban rapatnya hubungan malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menyatakan dahlah belaga kepala lutut malaikat Jibril letak pula tangan atas kepala lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak khabar rapatnya malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila begitu malaikat Jibril dia bersoal jawab dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, beritahu kepada aku benda turut iman. Maka Rasulullah jawab ni, beriman dengan Allah, malaikat, kitab, qadar dari kiamat. Maka lahirlah sifat rukun iman ada 6 perkara. Berdasarkan hadis ni lah. Yang kedua, malaikat Jibril tanya pula, ya Rasulullah wa Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu pada aku benda tu Islam. Hak yang keluar hari ni zahir rukun Islam tu ada 5 tu asalnya hadis ni. Dan juga hak ni lah juga timbulnya perbincangan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf apabila malaikat Jibril tanya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, beritahu pada aku benda tu ihsan. Maka Rasulullah jawab, anta'budallaha ka'annaka tara fa inna lakum lahu taqyara fa innahu yaraka, atau kama qala Rasulullah. Kamu memperhambakan diri pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tak mampu sampai sedemikian, mu kena ingat Allah Ta'ala perhatimu, Allah Ta'ala tengokmu. Maka di sini nak khabar wujud ilmu tasawuf hadis ni lah. Wujudnya macam-macam. Ada ulama sebut ilmu ihsan, ada ulama sebut ilmu akhlak, ada ulama sebut ilmu hati, ada ilmu asbab, ilmu tasawuf, macam-macam nama. Macam-macam nama. Jadi apalah. Jadi apabila begitu timbul ni cabang iman yang kelima ni, beriman dengan qada.
ketetapan yang baik dan buruk adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan cabang iman yang kelima ni, suka saya nak menyebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beri gambaran begitu mulianya kita orang yang beriman ni, begitu mulianya kita orang yang beriman. Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullu lahu khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra syakara fakana khairun lah wa in asabathu darra sabara fakana khairun lah. Yang bermaksud ajaib yang ada pada orang yang beriman. Dan tidak ada keajaiban ini melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apa dia keajaiban yang ada pada orang beriman ni? Orang beriman kalau dia diuji dengan perkara yang dia suka, nescaya dia bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah, nescaya itu baik untuk mereka. Ada pun kalau mereka diuji dengan perkara yang mereka tidak suka, mereka bersabar dengan ujian Allah, maka itu juga baik bagi mereka. Nak beri khabar pada kita, kita ni 24 jam sentiasa disediakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama pahala, yang kedua keampunan dosa, dan yang ketiga dia angkat darjatnya kita di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Ni qada, qadar ketetapan sama ada pada diri kita dianggap baik ataupun buruk, semuanya mari daripada Allah Ta'ala belaka. Dalam bab ni kita nak stop panjang lebar sikit mengenai ujian Allah Ta'ala untuk kita. Ingat ya, kita ni diuji apa-apa pun oleh Allah Ta'ala, terutamanya dalam perkara yang kita tidak suka. Semuanya itu adalah kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Kebaikan dia, bukan keburukan, kebaikan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, Allah Ta'ala beri musibah. Nak tahu tak besarnya kelebihan musibah yang Allah Ta'ala beri pada kita ni? Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Supaya lepas daripada ni kita terima apa-apa ujian pun, jangan kita ngeluh, jangan kita rasa tak puas hati, jangan timbul perasaan marah, jangan. Tapi kena bersyukur dengan ujian yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab apa dia sebut begitu ya? Sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Adabul Mufrad jilid yang kedua, yang mana diceritakan ada seorang Arab Badui. Dia mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita bahawa dia ni orang sihat biang. Lalu Rasulullah tanya dia, Rasulullah kata, mu ni rajin tak kena demam? Dia kata, ya Rasulullah wa Muhammad, aku tak pernah kena demam, aku sihat semua. Lalu Rasulullah tanya lagi, mu rajin tak kena pening? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak rajin dia punya pening, tak ada sakit-sakit, tak ada sengar-sengar, tak ada sihat semua. Maka apabila begitu, sahabat Nabi ni dia berlalu. Lepas daripada tu Rasulullah khabar ke sahabat. Dia kata, wahai sahabat, kamu tahu tak? Mu tahu tak bagaimana ciri-ciri ahli neraka? Mu tengok orang tadi. Mu tengok orang tadi. Sebab apa begitu? Ya kerana dia ni tidak dilangsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan tak ada perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ingat ya, apabila kita mari perasaan sakit, perasaan pening, perasaan bimbang, perasaan takut, miskin, tak ada duit, sumbat minyak naik, segala benda hak tu yang menyerabutkan kita tu, semuanya Allah Ta'ala hapus dosa pada kita. Allah Ta'ala hapus dosa pada kita kalau kita mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Tu ujian daripada Allah. Apa-apa yang memeningkan kita, menyakitkan kita, hingga akan sebatang duri yang mencocok kaki kita pun Allah Ta'ala akan hapuskan dosa.
Lepas tu diriwayatkan bagaimana ada hamba Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Dia tanya Allah Ta'ala, ya Allah, amalan benda yang aku buat ni, yang siapa meletak aku dalam syurga yang cukup-cukup tinggi ni, ya Allah. Sedangkan aku tahu keadaan hidup aku ni dok balas mana. Dari sudut ta'at, hak wajib ya buat, hak sunat-sunat dok berapa nak buat. Tapi Allah Ta'ala letak tu dalam syurga yang cukup-cukup hebat. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Kerana waktu mu hidup di dunia, mu sentiasa diuji oleh aku, diuji oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kesakitan yang berpanjangan, kadang-kadang masalah yang berterusan, kadang-kadang masalah kesihatan yang tidak penuh kering. Sentiasa diuji oleh Allah, tapi kamu sabar, kamu redha, dan kamu mengharapkan balasan daripada aku. Dengan sebab yang sedemikian itulah aku masuk kamu dalam syurga yang cukup-cukup tinggi. Sebab itu kita ni apabila diuji oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingat benda-benda gini ni, dia tidak memberontak sangat dalam ni, dia tak berasa nak marah sangat, malah kita redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Satu kisah yang lain diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Dalam kitab Adabul Mufrad pun ada. Diceritakan ada satu kaum, satu golongan Ansar, yang mana dia ni sakit. Dia sakit ramai, macam kita sebut macam hari ni nak bahan COVID lah. Hanya ramai melarat dalam saja keluarga ramai. Keluarga ni kena, keluarga tu kena, keluarga ni kena, keluarga tu kena. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi pada seorang ni, dia ketiup. Dia pergi berubat, dia pergi berdoa pada Allah. Dia pergi seorang, pergi berubat. Dan Allah Ta'ala akan makbulkan apabila dia doa oleh Rasulullah. Tiba-tiba mari seorang wanita. Dia kata, ya Rasulullah, mu doa piang-piang pada orang aku sekarang ni ada nyakit juga, ya Rasulullah. Boleh tak mu tolong doa kepada Allah supaya kesakitan aku ni Allah Ta'ala sembuhkan? Kerana aku ni ada masalah sawang gila babi. Orang puang sawang gila babi. Lalu kata Rasulullah, boleh mu nak suruh aku berdoa pada Allah supaya mu sembuh pun boleh. Ataupun mu sabar dengan penyakit yang kena pada mu ni, alaikumul jannah, pada mu Allah Ta'ala beri syurga. Mu nak mana? Mu nak mana? Mu nak suruh aku berubat, aku berdoa pada Allah, ataupun mu nak sabar dengan ujian Allah, tapi aku masuk mu syurga. Allah Ta'ala letak mu dalam syurga. Mu nak mana? Katanya orang perempuan tadi, ya Rasulullah, kalau balas tu aku bersabarlah. Aku bersabarlah, takkanlah aku nak mengorbankan syurga semata-mata kerana nak sihat. Jadi aku rela tak apalah sakit, ya Rasulullah. Janji aku boleh masuk syurga, ya Rasulullah. Cuma ya Rasulullah, boleh tak mu berdoa pada Allah? Aku ni kalau mari sawang kok menyebabkan habisnya sel aurat. Jadi boleh tak mu berdoa pada Allah walaupun sawang mari pada aku? Aku yang pertama aku sabar, yang kedua aurat dok sel. Kata Rasulullah, bahagian aurat tu aku boleh berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi nak khabar pada diri kita ni, sahabat-sahabat Nabi mereka rela sabar walaupun mari ujian yang menyakitkan. Kenapa? Nak mengharapkan alaikum jannah, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat segala benda yang jadi pada kita qada, sama ada buruk dan baik ni pada pandangan kita, pada sisi Allah Ta'ala sama ya, sebab Allah Ta'ala nak uji hamba dia. Maka segala qada, ketetapan yang baik, contoh kesihatan yang ada pada diri kita, kekayaan yang ada pada diri kita, kebahagiaan yang ada pada diri kita, ni barang Allah Ta'ala tetap. Dan buruk, perkara yang pada pandangan kita benda tu kita tak suka, kematian, kesakitan, kemiskinan, tu benda kita tak suka tu, adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari daripada Allah Ta'ala belaka. Kita ingat satu benda, segala ujian yang Allah Ta'ala timpa pada diri kita ni sebenarnya confirm kita mampu untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah Ta'ala dia tidak akan bebankan kepada kita satu bebanan yang kita tak mampu nak menanggungnya tak. Allah Ta'ala beri barang hak kita mampu. Cuma di kalangan kita ni berbeza-beza. Di kalangan kita ni berbeza-beza. Ada ujian orang ni setara ni je. Ada ujian orang ni setara ni je. Tapi masing-masing mampu. Jadi kalau kita berasa berat sangat, ingat ujian Allah Ta'ala tu kita mampu nak tanggung. Sebab tu Allah Ta'ala pilih kita, tak pilih orang lain. Maka kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah bantuan kepada Allah dengan jalan sabar dan mendirikan solat. Itu diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka capai iman yang kelima ni kena kemas dalam hati kita ni, supaya ujian-ujian yang mari daripada kita ni kita mampu bersabar, kita mampu menerima, kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala dan merayu dan memohon bantuan pada Allah. InsyaAllah kita akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, Qul kullum min indillah. Katakanlah semua itu adalah dari sisi Allah. Segala benda jadi itu mari daripada Allah Ta'ala belakang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ihtajja Adam wa Musa, faqala Musa ya Adam anta abuna, khayyabtana wa akhbartana minal jannah. Faqala lahu Adam ya Musa, istafaka Allahu bikalamih wa khattalaka at-taurata biyadihi, atulumuni ala amrin qaddarahu Allahu alai qabla an yakhluqni bi 40 sanah. Qala fahajja Adamu Musa. Terjemahannya, Nabi Adam dan Musa saling berbalah hujah. Diriwayatkan Nabi Musa ni nyebat belawanglah mulut dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau telah mensia-siakan kami dan mengeluarkan kami dari syurga. Katanya Nabi Musa nyebalah mulut dengan Nabi Adam. Dia kata, wahai Musa, mu yang pertama, mu orang hak pertama Allah Ta'ala ciptakan satu. Mu ni bapa kami, dan sebab mu lah kami keluar daripada syurga belaka ni. Kalau tak sebab mu bakal duduk dalam syurga belaka dah ni, katanya Nabi Musa pada Nabi Adam. Kata Nabi Musa pada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berkata kepadanya, Nabi Adam balas mula, wahai Musa, Allah Ta'ala telah memilihmu untuk berkata-kata dengannya. Wa kallama Allah Musa taklimah. Nabi Musa ni Allah Ta'ala anugerahkan kelebihannya boleh berdialog dengan Allah Ta'ala secara langsung. Lagu mana? Laisa kamisli syaitan. Tak sama dengan makhluk balas mana? Wallahu a'lam. Tak sama dengan makhluk balas-balas mana? Tak ada nak fikir. Maka Nabi Musa ni bermunajat di Tur Sinai, bukit Tur Sinai. Mereka berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Mereka bercakap dengan Allah Ta'ala. Dan menulis Taurat buahmu dengan tangannya. Dan Allah Ta'ala waktu menurunkan kitab Taurat diberi kepadamu, wahai Musa. Wahai Musa, maka adakah engkau mencelaku di atas suatu urusan yang ditakdirkan Allah berlaku ke atasku 40 tahun sebelum dia menciptaku? Katanya Nabi Adam, wahai Musa, mu ni adakah mu nak protes barang Allah Ta'ala tetap ada pada aku sebelum 40 tahun jadi benda tu, 40 tahun Allah Ta'ala tetap ada. Maksudnya kan kita ngaji kat Nabi Musa alaihissalam, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu menghampiri pokok ini, katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Tiba-tiba Nabi Adam terpedaya dengan bisikan iblis dan Nabi Adam menghampiri pokok yang dilarang oleh Allah. Lalu Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Hak tu kita tahu belakang.
Dan kalau kita baca kitab-kitab, kita akan jumpalah ulama sebut belakalah alasan-alasan ni. Sebab apa Nabi Adam pergi juga. Banyak alasan dia banyak. Jadi alasan ni bukan terpaksa ni lah kita nak bicara ni. Cuma nak kabarnya segala benda hak jadi hak Nabi Adam pergi tu, memang Allah Ta'ala tetap ada secara langsung kepada Nabi Adam. Kerana Allah Ta'ala cipta manusia ni, Nabi Adam tempat dia di bumi, bukan tempat dia di syurga. Kan disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ingatlah sesungguhnya aku akan menciptakan ja'ilun fil ardi, di atas muka bumi ni khalifah. Sebelum Nabi Adam diciptakan lagi, Allah Ta'ala khabar dah kepada malaikat bahawa bumi ni diciptakan untuk Nabi Adam. Diciptakan untuk Nabi Adam. Maka sebab tu Nabi Adam tanya mula kepada Nabi Musa, wahai Musa, adakah mu nak protes di atas barang hak Allah Ta'ala tetap dah pada aku 40 tahun dulu dah Allah Ta'ala tetap pada aku. Baginda bersabda, maka Nabi Adam dapat mengatasi hujah Nabi Musa. Nabi Musa adalah nak jawab. Cuma di sini nak kabarnya bahawa segala benda tu datang ketetapan daripada Allah Ta'ala. Cuma satu benda jangan salah faham. Jangan kita jadi macam golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ni semua salah pada Allah Ta'ala belaka. Segala benda ni mari daripada Allah Ta'ala. Tak ada ikhtiar kita langsung daripada hamba Allah. Tu Jabariyah. Ada pernah berlaku ni, contoh dengan bahasa mudah kinilah. Dia buat, dia ngeri awet. Nyengeh pun awet. Nyengeh pun awet tu lah orang pegang dia. Buat maksiat. Dia kata bukan hamba buat maksiat. Allah Ta'ala yang menjegerakkan hamba untuk menggendong orang perempuan untuk berjalan. Nampak dah nyuat salah ke Allah Ta'ala. Ada kes ni pernah berlaku ni. Kes ni pernah berlaku sungguh. Kadang-kadang hak cakap agama ni dia pandai. Dia pandai kona tu nak suruh benda dia buat tu halal. Pernah kes dah berlaku ada hamba Allah Ta'ala ni buat maksiat, dia buat dik. Dah buat dik ni pula orang ngaji agama. Lalahnya kena pegang di uni isbah orang kita bahagian raun malam-malam pegang. Masa ngaji di U. Jadi apabila dia pegang ni oleh kerana yang ngaji agama ni, dia pandai putar belik. Dia kata, adakah awak nak marah barang hak Allah Ta'ala tetap dah pada saya. Saya jumpa dengan awak sini bukan saya nak angat, Allah Ta'ala tetap dah nak aku ni. Nampak tak ini masalah ke Allah Ta'ala. Lalu hamba Allah Ta'ala hak bagian takak ni orang pandai cakap juga. Dok cakap banyaknya lemah lagi. Rutenya lepas kawan ni marah. Dah guna ni main kasar ni. Dia kata wallahi bukan. Demi Allah bukan aku nak lepasmu. Allah Ta'ala tetapkan aku lepasmu. Hanya kena kata. Dia mampu lalu mujah. Jadi mana? Jadi maknanya nak khabar di sini ada hak Jabariyah ni. Dia salah ke Allah Ta'ala belaka. Hak Qadariyah pula. Nyewak dia belaka 100% tak ada campur tangan Allah Ta'ala. Ada pun ahli sunnah wal jamaah ni duduk tengah. Segala benda hak baik buruk berlaku datang semua daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk nak mikir, nak pilih hak baik dengan hak buruk. Allah Ta'ala beri Quran buat jadi panduan. Allah Ta'ala buat turun Rasul sebagai contoh dan ikutan. Dan Allah Ta'ala beri pada kita ikhtiar untuk nak memilih hak mana baik, hak mana buruk. Kita mari kuliah hari ni, adakah kita asal ustaz? Kita bukan nak mari kuliah pun kita niat belaka semua ni nak pergi TMC nak tengok cerita Mak Kilau. Tiba-tiba steering kereta gerak ke surah ada ke tak? Tak ada. Nya mari ikhtiar kita boleh pilih sama ada nak duduk sini boleh, nak duduk kedai minum air boleh, nak duduk rumah belanja terik tengok TV boleh. Pilihan hak kita boleh buat. Maka bagi ahli sunnah wal jamaah dia betul segala benda daripada Allah Ta'ala. Tapi ada ruang-ruang ikhtiar yang Allah Ta'ala beri untuk hamba-Nya untuk memilih. Begitu. Jadi nak khabar apabila Nabi Adam hujah, jawab mula Nabi Musa AS, mati hujah tak nak jawab. Begitu.
Cuma kalau kita tengok di sini yang jadi masalah masyarakat kita hari ni nyebalah juga ni. Hari ni nampak kerek ni dalam Facebook apa ni banyak duk debat. Duk debat. Guru kita dia sebut, dia kata dulu ulama-ulama debat ni dia nak cari kebenaran. Kata Imam Syafi'i, aku duk kisah debat ni siapa menang siapa kalah, aku nak zahir kebenaran tu nampak. Hak mana benar, hak mana salah. Hari ni ramai juga berdebat, tapi berdebat ni nak tengok siapa menang. Bukan nak cari kebenaran, dia nak tengok siapa menang. Lepas pada tu pas menangnya balah pula pada Facebook, hak tu kata kau ni, hak ni kata kau tu, hak ni kata kau tu. Ajak dikucak-kacik habis. Maka kata Imam Ghazali, tanda Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada satu-satu puak, mereka semakin belajar, mereka semakin banyak untuk beramal. Ada pun tanda Allah Ta'ala nak beri rahmat pada satu-satu kumpulan, semakin mereka belajar, semakin banyak mereka balah. Makin belajar yang nampak orang belaka kurang, dia seorang yang lebih. Makin dia belajar yang nampak orang kecil, belakangnya seorang so. Makin dia belajar, makin tinggi diri ego dia menyebabkan habisnya pandang rendah pada orang. Hak tu katanya Rasulullah, man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'dah. Siapa-siapa yang tambah ilmu tapi dak tambah hidayah, dak tambah amalan, dak tambah iman, ingat orang ni makin jauh daripada rahmat Allah. Syair dan ungkapan hikmah dengan sanad yang bersambung kepadanya kepada Imam Baihaqi. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, Abul Fawaris Junaid bin Ahmad At-Tabari mendendangkan, Al-'abdu dhu dajarin war-rubbu dhu qadarin wad-dahru dhu duwalin war-rizqu maqsumu wal khairu ajma'u fi makhtara khaliquna wa fi ikhtiyari siwahu laumu wasyumi. Terjemahannya, hamba memiliki kesempitan sedangkan Tuhan memiliki qadar. Masa bersilih ganti dan rezeki telah dibahagikan. Tu ingat, hamba ni memiliki kesempitan. Khuliqal insanu dha'ifa. Aku cipta manusia dalam keadaan lemah. Manusia ni dak rok cetan, dak rok ia lemah. Sedangkan Tuhan memiliki qadar, Tuhan yang menentukan segala-galanya. Dia pemilik alam ini. Masa bersilih ganti, rezeki telah dibahagikan. Kita ngaji pada hari yang 120 tu dalam perut mak kita tu, rezeki Allah Ta'ala tetap dah. Maka amat rugi seseorang yang mencari rezeki dengan jalan yang haram. Cara rezeki dengan jalan yang haram, rasuah ke apa, sedangkan walaupun dia cari dengan jalan yang haram, rezeki dia tetap banyak tu. Kalau dia ambil dengan jalan yang halal, rezeki dia tetap banyak tu. Cuma cara dia memiliki rezeki itu dengan jalan halal ataupun haram, itu yang menunjuk kepadanya penghujung dia bagi dia sama ada syurga ataupun neraka. Rugi orang yang mana cari dengan jalan yang haram, sedangkan rezeki sama kadar kalau dia cari dengan jalan yang halal. Sebab Allah Ta'ala tetap ada. Allah Ta'ala tetap ada kadar rezeki untuk hamba-hamba dia. Hak penting usaha dan juga merayu memohon kepada Allah Ta'ala. Segala kebaikan begitu sempurna pada sesuatu yang telah dipilih oleh pencipta kita. Segala benda kebaikan ni Allah Ta'ala tetap belaka dah. Tetap belaka dah. Manakala usaha kepada selainnya adalah tercela dan dikeji, maka segala usaha selain lari daripada Allah tu perbuatan yang terkeji dan dihina. Sebab tu pelik manusia yang nak dimurahkan rezeki tapi makin hari makin jauh daripada Allah. Padahal Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta alam ni. Yang mana Tuhan yang menganugerahkan rezeki pada kita, semua daripada Allah. Kita nak rezeki daripada Allah tapi mayang bang, dok surah bala, dok kenal Quran, dok baca zikir, solawat pada Nabi, tak ada. Macam mana nak murah rezeki? Kalau hubungan dengan Allah Ta'ala wak bala. Samalah kita ni dengan majikan kita. Kita nak dinaik pangkat tapi buat bala semua dengan majikan. Majikan kata A, kita lawan B. Majikan kata C, kita lawan D. Majikan suruh mari pukul 8, nya mari pukul 10. Majikan suruh balik pukul 5, nya balik pukul 3. Hak biasa gini ni takut majikan pecah tu. Hak tu hak majikan. Cuma Allah Ta'ala gitulah.
Kita nak murah rezeki rapat dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Cabang iman yang keenam, beriman dengan hari akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.